Bagi pengenalan, historiografi ini bermaksud pensejarahan, yaitu usaha untuk menulis, mengkaji, dan menghasilkan karya sejarah. Dalam konteks Islam, historiografi ini merujuk kepada cara umat Islam itu merekod dan mentafsir sejarah berdasarkan pandangan dunia Islam. Dan fokus awalnya adalah untuk rekod kehidupan baginda, perkembangan dakwah, serta peluasan wilayah Islam. Sebelum wujudnya penulisan ini, masyarakat Arab menyampaikan sejarah itu secara lisan dan ia merupakan satu tradisi yang diteruskan melalui hadis dan sirah. Dengan munculnya empayar Islam seperti Bani Umayyah dan Abbasiyah, penulisan sejarah itu menjadi lebih tersusun dan sistematik. Dan tokoh terkenal seperti Ibnu Ishaq dan Al-Tabari itu memainkan peranan penting dalam pembangunan historiografi Islam. Yang menariknya, sejarah ini dia tidak ditulis semata-mata untuk rekod peristiwa saja, tapi ia berperanan penting sebagai alat politik dalam menyebarkan nilai Islam. Contohnya, Al-Quran dan hadis itu memberi kerangka kepercayaan kepada sejarah bahwa bukan sekadar susunan peristiwa duniawi, tapi dia menjadi gabungan unik antara agama, budaya, dan politik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penulisan sejarah lisan. Penulisan sejarah lisan dalam tradisi Islam bermula dengan unsur lisan yang diwarisi daripada budaya Arab pra-Islam. Sejarah lisan menjadi sumber utama penyampaian maklumat dan peristiwa pada zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat sebelum bergabung kepada bentuk penulisan sistematik. Pembenaran ini akan membincangkan peranan sejarah lisan dalam proses formasi historiografi Islam di peringkat awal, termasuk pengaruhnya terhadap penulisan sejarah Islam serta peranannya dalam mengangkat keteladanan sejarah. Tiga tokoh penting dalam penulisan sejarah lisan yang pertama ialah Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Yasar Al-Madani, yaitu penulis sirah nabawiyah yaitu menyusun sejarah berdasarkan riwayat sahabat dan tabi'in. Yang kedua, Muhammad Ibnu Umar Al-Waqidi, penulis kitab Al-Maghazi, fokus kepada peperangan Nabi berdasarkan riwayat lisan. Yang ketiga yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari, menulis Tahrik Al-Rasul wa Al-Muluk dengan meletakkan sanad penuh dalam setiap naratif. Selanjutnya saya akan membincangkan tentang tradisi riwayat sebagai bentuk sejarah lisan. Riwayat adalah bentuk sejarah lisan yang sistematik dalam Islam menggunakan dua elemen utama, yaitu sanad dan man. Sanad merupakan rangkaian perawi atau siapa yang menyampaikan maklumat, manakala man yaitu isi kandungan atau teks riwayat. Kedua elemen ini digunakan dalam penyampaian hadis, sirah, tafsir, dan sejarah Islam. Setiap riwayat dinilai secara kritikal oleh ulama wujud ilmu khas seperti jar wa tadil untuk menilai perawi. Terdapat beberapa kelebihan dan cabaran dalam penulisan sejarah lisan. Antara kelebihannya menjaga keturunan sejarah Islam, asas kepada penulisan sirah dan hadis, menyampaikan ajaran dan peristiwa penting Islam dengan tepat, dan menggalakkan budaya hafazan dan penyampaian ilmu. Manakala cabaran yang terdapat pada masa ini ialah risiko lupa atau salah ingatan, penyebaran riwayat palsu, subjektiviti perawi atau tokoh tambah cerita, ketiadaan rekod tertulis pada peringkat awal. Cara Islam mengatasi cabaran ini adalah melalui ilmu hadis, penilaian sanad, dan disiplin seperti mustalah al-hadis. Riwayat dapat ditapis dan disahkan. Seterusnya kita akan membincangkan ciri-ciri penulisan sejarah lisan Islam. Yang pertama yaitu bersanad, mempunyai rangkaian perawi yang sahih. Yang kedua, disampaikan dalam majelis ilmu. Dan yang ketiga, diperturunkan dari generasi ke generasi dengan semakan dan pembetulan berterusan. Dan yang keempat, berpusat di masjid dan institusi awal Islam, contohnya Masjid Nabawi. Sekadar ilmu tambahan, ia bukan sejarah lisan biasa, tetapi sistem yang ketat dan berstruktur, menilai credibility dan riwayat dan isi riwayat. Seterusnya ialah pengumpulan dan penulisan hadis. Sewaktu zaman Nabi Muhammad SAW tidak berlaku pengumpulan dan penulisan hadis. Hal ini berlaku karena bagi mengelakkan berlakunya ajaran sesat dan juga penyebaran hadis-hadis palsu. Namun begitu, hafalan hadis dilakukan secara lisan dalam kalangan keluarga dan juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW melalui majlis penyampaian ilmu. Pada zaman para sahabat juga, pengumpulan dan penulisan hadis tidak berlaku. Hal ini dikatakan demikian karena para sahabat masih berpegang dengan arahan Nabi Muhammad SAW yang melarang penulisan hadis. Oleh itu, para sahabat hanya menghafal hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh baginda, dan juga para sahabat sering melakukan penyampaian hadis melalui majlis-majlis agama. Bukan itu saja, bagi menjaga kesucian hadis, para sahabat melakukan 3 cara, yaitu melakukan penghafalan, menyampaikan secara lisan, dan juga mempraktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Berbeza pada zaman tabi'in, pada era ini penulisan dan pengumpulan hadis mula giat berlaku.
terutamanya pada era pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Al-Aziz. Para tabi'in mula melakukan pengumpulan hadis secara lisan, hafalan dan juga tulisan. Usaha Khalifah Umar ibnu Al-Aziz yang mengarahkan gubernur-gubernur dan juga ulama-ulama untuk mengumpulkan hadis dan juga menuliskannya merupakan salah satu langkah bagi menjaga kesucian dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Antara tokoh penting yang memainkan peranan dalam penulisan dan pengumpulan hadis ialah Abu Bakar ibnu Amru ibnu Hazm yang merupakan seorang gubernur kota Madinah. Beliau telah mendapat arahan langsung daripada Khalifah Umar untuk melakukan pengumpulan dan penulisan hadis. Walaupun karya pembukuan hadis beliau belum sempat disaksikan oleh Khalifah Umar, namun sumbangan beliau telah menjadi titik permulaan kepada penulisan dan pengumpulan hadis. Seterusnya sumbangan Imam Syihab Az-Zuhri yang merupakan orang pertama yang berjaya membukukan riwayat hadis secara bersanad. Penulisannya juga konsisten dan juga sistematik dalam menuliskan riwayat-riwayat hadis. Oke, seterusnya saya Muhammad Dahlan bin Muhammad Zaidin, nomor matriks BA 23110571, dan pada kali ini saya akan membentangkan bahagian penulisan sejarah terdahulu. Pada zaman awal Islam, sekitar kurun ke-7 hingga kurun ke-10 Masihi, proses formasi historiografi Islam di peringkat awal merujuk kepada bagaimana penulisan sejarah dalam dunia Islam mula terbentuk dan berkembang. Penulisan sejarah terdahulu dalam historiografi Islam sangat berkait rapat kerana terdapat banyak pendekatan yang dipengaruhi oleh tradisi lisan, kronologi peristiwa, dan unsur keagamaan. Tokoh-tokoh peristiwa sejarah Islam terdahulu. Yang pertama adalah Ibnu Ishaq, iaitu merupakan tokoh terawal dalam penulisan sirah nabawiyah, iaitu biografi Nabi Muhammad SAW. Seterusnya adalah Al-Waqidi, iaitu menulis tentang maghazi, iaitu perang-perang Nabi. Seterusnya adalah Ibnu Sa'ad, iaitu menulis kitab Al-Tabaqat Al-Kubra, iaitu biografi lengkap Rasulullah, sahabat, tabi'in serta tokoh-tokoh dalam wanita Islam. Yang keempat adalah Al-Tabari, iaitu menulis Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk, yang merupakan karya penting dalam historiografi Islam. Seterusnya pula adalah Ibnu Khaldun, iaitu penulis Muqaddimah, iaitu memperkenalkan pendekatan sosiologi dan falsafah sejarah. Seterusnya pula ialah proses penulisan sejarah terdahulu. Yang pertama ialah permulaan dengan tradisi lisan, seterusnya penulisan hadis sebagai asas, yang ketiga adalah pengumpulan sirah dan maghazi, dan keempat munculnya penulisan sejarah umum iaitu tarikh, yang kelima adalah unsur agama dan pandangan dunia Islam, dan akhir sekali adalah pengaruh politik dan mazhab. Seterusnya, pengaruh politik dan geografi. Pengaruh politik ini bermula sejak zaman pemerintahan Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 610 Masihi, yang banyak menceritakan tentang perjuangan baginda dalam menyebarkan agama Islam. Antara perkara-perkara yang ditulis adalah seperti dakwah Islamiyah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW, penghijrahan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Seterusnya, sistem khalifah juga memberi dampak kepada historiografi Islam pada peringkat awal. Sistem khalifah ini dibuat adalah untuk mengelakkan perebutan kuasa daripada berlaku. Terdapat 4 khalifah pertama yang dikenali sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin yang dipilih melalui musyawarah atau masywarah. Bagi pengaruh geografi pula, seiring berjalannya waktu, agama Islam telah pun berkembang ke beberapa negara yang terdekat, yaitu seperti Syam, Palestin, Iraq dan Mesir. Penyebaran agama Islam ke kawasan yang berdekatan telah menyebabkan berlakunya perubahan terhadap bentuk historiografi Islam pada peringkat awal, yang pada awalnya berbentuk lisan, seterusnya berkembang menjadi bentuk naratif dan bertulis. Penulisan sejarah juga akan bersifat berat sebelah kerana para pembesar negara akan menulis sejarah-sejarah yang baik dan menyokong negara mereka dan pemerintah mereka itu sendiri. Contohnya, pembesar Syam akan menulis sejarah yang menyokong dan menyebelahi Bani Umayyah, manakala pembesar Iraq pula akan menulis sejarah yang menyokong dan menyebelahi Bani Abbasiyah. Secara kesimpulannya, historiografi Islam ini memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu sejarah dalam tradisi Islam.
Dan proses ini bermula selepas kewafatan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk merekod peristiwa penting dan memberi pengajaran rohani kepada umat Islam. Dan penulisan sejarah ini dia bertujuan untuk mencatatkan peristiwa penting seperti wahyu, peperangan, dan penyebaran Islam di kalangan orang Arab dan di luar semenanjung Arab. Dan karya seperti Sirah Rasulullah oleh Ibnu Ishaq tu menjadi asas kepada historiografi Islam yang merakamkan peristiwa penting dalam kehidupan Nabi, dan ia bertujuan untuk membantu umat Islam memahami peranannya dalam menyebarkan iman. Dan selain itu, pengumpulan hadis oleh ulama seperti Bukhari memberi pemahaman lebih mendalam tentang kehidupan Nabi dan perkembangan agama Islam. Dan usaha awal ini adalah untuk mengekalkan dan menyebarkan sejarah hidup Nabi itu serta melindungi ajaran dan prinsip Islam.